السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Alhamdulillah, terapkan setinggi-tinggi pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita berkumpul dalam majlis ilmu dengan menggunakan kitab Penawar Bagi Hati, yakni pada tajuk qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi bid-darin amin ya rabbal alamin. Bab yang kedua pada menyatakan khauf, artinya takut akan Allah Ta'ala. Iaitu kita masih dalam perbincangan tentang kelakuan yang terpuji ataupun sifat yang terpuji, sifat mahmudah. Yang dua sifat ini memberi bekas kepada hati, sama ada mahmudah ataupun mazmumah. Yang terpuji ataupun tercela, dua-dua memberi kesan kepada hati. Yang mahmudah sudah tentulah memberi kesan yang baik kepada hati. Mazmumah akan memberi kesan yang tidak baik ataupun kesan yang buruk kepada hati. Bab yang kedua pada menyatakan khauf, artinya takut akan Allah Ta'ala. Ketahui olehmu bahawa si takut itu pedih hati dan sakit ia dengan sebab yang dibenci pada masa yang akan datang. Takut apa? Takut itu yakni pedih hati dan sakit ia dengan sebab apa? Dengan sebab yang dia tidak suka. Hati rasa pedih, hati rasa sakit dengan sebab apa yang dia benci yang akan berlaku pada masa akan datang. Itu maksud takut. Dan terkadang adalah takut itu kerana dosa, dan takut juga kerana dosa yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa. Dan kerana dosa itulah kita merasa takut pada masa akan datang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut. Dan inilah dipanggil sebagai ihsan. Di mana kalau kita rujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab, hadis yang dikenali juga hadis Jibril, yang pada satu hari Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril yang hendak mengajarkan tentang iman, Islam dan juga ihsan. Ihsan inilah yang seseorang itu merasai Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memantau dia, dan kerana dia rasa takut kepada Allah. Itu ihsan.
Dan ihsan inilah dalil kepada adanya ilmu tasawuf, ilmu berkenaan dengan hati. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nanti kalau engkau beribadah, yang seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah tetap melihat engkau. Ini ihsan, maqam ihsan. Dan di atas ihsan itulah, yakni rasa takut kepada Allah, di antaranya yang sebab dosa. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah cuai untuk melihat perilaku kita. Dan apabila kita melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan malaikat mencatat kebaikan sebagai pahala. Dan apabila kita melakukan satu kejahatan dosa, Allah akan mengarahkan malaikat untuk mencatatkan sebagai dosa. Takut. Dan disitulah wujud rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang ada ia kerana mengenal sifat Allah Taala. Dan juga terkadang takut sebab apa? Mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah kita nak kenal Allah, kenal melalui sifat Allah. Kita tidak kenal Allah melalui zat Allah. Yani sifat Allah ni boleh kita bayangkan bagaimana ada hubung kait dengan alam. Seperti sifat qudrah. Allah Subhanahu wa taala ada sifat qudrah, Maha berkuasa ke atas alam. Allah Subhanahu wa taala ada sifat iradah. Dengan sifat iradah dan kehendak Allah lah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua tanpa ada sesuatu yang boleh menghalang kehendak Allah. Ini dipanggil sebagai sifat iradah. Yang mana sifat iradah dan juga sifat qudrah ni dia ada ta'alluq, yakni ta'alluq kepada makhluk. Kalau kita belajar di dalam ilmu sifat 20, yakni sifat ma'nawiyah, sifat ma'ani ataupun sifat wujudi. 7 sifat itu satu saja daripada yang tidak ada ta'alluq, yakni sifat hayah. Yang lain itu ada ta'alluq, maknanya ada kerja kepada makhluk. Kita kena belajar dalam ilmu akidah lah. Dan sebab kita kenal sifat Allah, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaan Allah, Allah Subhanahu wa taala boleh membinasakan alam ini kun fayakun. Itu adalah apa? Kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kerana bahawasanya orang yang mengenal akan Allah Taala tak dapat tiada takut ia akan dia. Orang yang kenal Allah sudah tentulah dia akan takut kepada Allah. Kenal Allah itu membawa takut kepada Allah. Kenal Allah membawa kita tunduk kepada Allah. Kenal Allah membawa kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hamba itulah kita beribadah. Ibadah itu mana menzahirkan ketaatan, ketundukan kepada Allah. Ubudiyah itu adalah merupakan sifat kehambaan. Abdul daripada abdul. Abdul jamaknya ibad. Dan daripadanya terbit ibadah. Ibadah itu menzahirkan akan kehambaan kepada Allah. Dengan apa? Dengan melakukan segala ibadah, segala suruhan Allah, sembahyang, puasa dan sebagainya. Dan itulah sebagai ubudiyah, yakni sifat kehambaan. Takut kepada Allah. Yang mana Allah Ta'ala ada menyebut di dalam Al-Quran, fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu, dalam diri kamu, apa kamu tidak memerhatikan? Yang apabila kita melihat diri kita, sudah tentu kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita sebaik-baik kejadian, ada jantung, ada hati, ada macam-macam. Kita boleh hidup seolah-olah kita ni tidak perlu Allah, seolah begitu. Yang ini kita boleh melakukan apa saja yang kadang-kadang orang tidak kenal Allah, dia merasai dia tidak ada kaitan dengan Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebut, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan menjadikan apa yang kamu buat.
Tapi sebab dengan indahnya, cantiknya, sempurnanya kejadian kita boleh bergerak sendiri, kita boleh berfikir sendiri, kita boleh mentadbir sendiri-sendiri, seolah-olah kita tidak merasai Allah Subhanahu wa taala mentadbir diri kita. Indah kejadian Allah. Dan kerana Allah Taala ingatkan kita, fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu apa kamu tidak perhatikan yang apa yang Ta'ala jadikan ini adalah kejadian Allah. Bukan setakat tubuh badan kita yang luar dalam Allah Ta'ala jadi, hatta perbuatan kita pun sebenarnya Allah Ta'ala yang jadikan. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu buat. Dan kerana itulah kita kena takut kepada Allah. Apabila kita kenal Allah, kita takut kepada Allah. Ihsan itu maknanya orang yang merasai Allah Subhanahu wa taala mengawal, melihat dia. Allah Subhanahu wa taala sentiasa merhatikan dia, itu ihsan. Kerana inilah berfirman Allah Taala, innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama. Surah Fatir ayat 67. Artinya hanya saja takut akan Allah Ta'ala daripada segala hambanya oleh sekalian orang alim. Dan bahawasanya takut itu mengikut pengenalan. Barang siapa banyak mengenalnya, nescaya banyak takutnya. Dan barang siapa sedikit pengetahuannya, nescaya sedikit oleh takutnya. Dalam ayat ini, dalam surah Fatir ayat 67, 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud hanya saya yang takut akan Allah Taala daripada segala hambanya oleh sekalian orang alim. Ini orang yang takut kepada Allah daripada segala hambanya adalah ulama. Ulama itu jamak daripada ilmu, orang yang banyak ilmu. Dan ulama-ulama ni sebab apa? Dia kenal Allah, ilmunya banyak, dia ilmu tentang agama dia banyak. Bermakna dia semakin kenal Allah dengan ilmunya. Ilmu itu membawa kenal Allah. Kita belajar hukum hakikatnya untuk kenal Allah. Kita belajar hukum wajib, sunat, harus, makruh dan haram itu adalah untuk kenal Allah. Yang menjadi hukum itu Allah, yang menjadikan peraturan hidup itu Allah. Jadi kenal Allah. Semakin banyak ilmunya, semakin dekat kenal Allah termasuk. Dan kalau itulah, kalau kita perhatikan, tak ada ulama-ulama dalam Islam ni dia jadi murtad, keluar agama. Semakin dia kenal Allah, semakin dia banyak ilmu, semakin dia kenal Allah. Tak mungkin orang yang semakin kenal Allah dia akan keluar Islam. Dan tak ada ulama dalam dunia ni daripada dulu-dulu yang bergelar sebagai ulama, mereka itu keluar Islam. Sebab semakin kenal Allah, semakin banyak ilmu, semakin kenal Allah. Dan semakin kenal Allah, mustahil orang itu akan meninggalkan Allah. Ini maksudnya innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah min 'ibadihi, daripada hambanya al-'ulama, orang alim. Ilmu itu membawa kenal Allah. Semakin banyak ilmu, semakin kenal Allah. Semakin banyak ilmu, semakin kenal Allah, semakin dekat kepada Allah. Dan apabila dekat kepada Allah, semakin takut. Dan di sinilah ayat itu menyebut dua keadaan. Hanya saja takut kepada Allah. Satu takut daripada Allah, daripada hambanya ulama. Maknanya orang banyak ilmu dia takut kepada Allah sebab dia kenal Allah. Kerana ini bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana akhwabukum lillahi ta'ala. Artinya aku lebih takut akan Allah Ta'ala daripada kamu. Nabi SAW dia kenal Allah. Ilmunya kenal Allah itu tinggi. Ilmu yang ada pada dalam dirinya tentang Allah itu banyak. Lebih banyak daripada sesiapa pun. Dan kerana itulah dia itu kenal Allah dan dia takut kepada Allah. Yang ini ilmu yang
Yang banyak semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Kerana adalah Nabi SAW lebih banyak pengetahuan daripada orang lain. Kerana Nabi lebih banyak ilmu tentang Allah berbanding dengan orang lain. Dan bahawasanya takut itu, jadi maknanya semakin banyak ilmu agama, semakin kenal Allah. Semakin kenal Allah, semakin takut kepada Allah. Jadi dia tidak jadi sebaliknya. Semakin banyak ilmu, semakin tak takut kepada Allah. Itu mustahil. Maknanya kalau dia banyak ilmu, dia tak kenal Allah, mana dia tak takut kepada Allah. Sesungguhnya dia tidak ada ilmu. Kalau dengan ilmu dia tak kenal Allah, dia tak akan takut kepada Allah. Sepatutnya dengan ilmu dia kenal Allah, semakin takut kepada Allah. Dan kerana itu Nabi SAW menyebut, Ana akhwafukum lillahi ta'ala. Aku lebih takut kepada Allah berbanding kamu. Sebab Nabi SAW kenal Allah. Bukan setakat ilmu yang zahir, tapi ilmu yang batin. Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan segala-galanya kepada Rasulullah SAW. Alam malakut, alam jabarut pun Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada Rasulullah SAW. Alam ketuhanan pun Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kepada Rasulullah SAW. Jadi dikenal sungguh-sungguh. Dan kerana itulah dia takut kepada Allah berbanding dengan orang lain. Dan itulah tujuan kita menuntut ilmu. Tujuan menuntut ilmu ini untuk kenal Allah. Dan kenal Allah, takut kepada Allah. Mungkin satu sudut kita belajar ilmu syarak, ilmu tentang hukum. Sebenarnya apabila kita belajar ilmu tentang hukum, yakni dia akan membawa kita kenal Allah. Yang mencipta hukum itu Allah. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan peraturan dalam hidup kita, peraturan dalam ibadah, peraturan dalam muamalah, peraturan di dalam munakahat, peraturan di dalam kenegaraan. Jadi kalau kita tahu ilmu-ilmu dengan banyak, sesungguhnya akan bawa kita kenal Allah dan takut kepada Allah. Dan kalau kita tidak belajar, kita tidak takut kepada Allah. Dan kerana itulah orang tidak mengaji agama dia cakap bukan-bukan kepada Allah. Dia tak takut Allah sebab dia tak kenal Allah. Yang mana Allah Ta'ala sebut, Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat kepada orang beriman. Belajar ilmu ini peringatan, memberi peringatan. Dan peringatan itu bermanfaat kepada orang beriman untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tidak duduk dalam majlis ilmu, di mana hati kita akan jadi keras, kita tak takut kepada Allah. Dan bahawasanya takut itu satu kelakuan yang dipuji, telah menghimpun oleh Allah Ta'ala akan 4 perkara bagi sekalian yang takut akan Allah Ta'ala. Takut kepada Allah itu adalah merupakan sifat yang dipuji. Dan dihimpunkan 4 perkara, telah menghimpunkan oleh Allah Ta'ala akan 4 perkara bagi sekalian yang takut akan Allah Ta'ala. Ada 4 perkara yang Allah Ta'ala himpunkan bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama petunjuk, dan kedua rahmat, yang ketiga pengetahuan, yang keempat redha daripadanya oleh Allah Ta'ala. Kerana firman Allah Ta'ala, yakni ada 4 kebaikan kerana takut kepada Allah. Ini semua dihimpunkan oleh Allah. Allah Ta'ala sendiri yang menyebut, dengan takut kepada Allah ini seseorang itu akan dapat 4 perkara. Apa yang 4 perkara itu? Secara ringkasannya adalah petunjuk. Orang takut kepada Allah, dia akan mendapat petunjuk daripada Allah. Yang kedua, orang takut kepada Allah, dia akan mendapat rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, akan mendapat pengetahuan. Orang takut kepada Allah, dia akan dapat ilmu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan buka hijab ilmu kepada dia. Kan kita sentiasa minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita minta kepada Allah, Rabbi
Rabbi zidni ilma, tambahkanlah aku ilmu, warzuqni fahma, dan rezekilah aku kepahaman. Kepada siapa kita minta? Kepada Allah, sebab Ia memiliki ilmu itu Allah. Kepada Allah yang kita minta. Kita kenal Allah. Kepada siapa yang kita perlu minta? Allah. Rabbi zidni ilma, Tuhanku tambahkanlah aku ilmu, warzuqni fahma, rezekikanlah aku kepahaman. Sebab ilmu itu milik Allah. Dan keempat, redha daripadanya oleh Allah Ta'ala. Orang yang takut kepada Allah, Allah Ta'ala akan redha dia. Ini 4 perkara ini sudah cukup dari hidup kita. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan lurus. Sebab apa? Petunjuk itu daripada Allah. Dan juga rahmat, kita sentiasa sebut Bismillahirrahmanirrahim, yang memberi rahmat itu Allah. Begitu juga ilmu dan redha itu memang milik Allah, kesemua milik Allah. Dan orang takut kepada Allah, dia akan dapat kesemua. Kita tetap boleh ingat, orang takut kepada Allah, dia akan mendapat petunjuk. Orang takut kepada Allah, dia akan mendapat rahmat. Orang takut kepada Allah, dia akan dapat ilmu, ini pengetahuan. Orang takut kepada Allah, dia akan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 perkara. Kerana firman Allah Ta'ala, hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Surah Al-A'raf ayat 154. Artinya petunjuk dan rahmat bagi sekalian mereka yang takut akan Tuhan mereka itu. Dan firman-Nya, yang orang takut kepada Allah ni, Allah Ta'ala sebut mendapat petunjuk, hudan wa rahmah, dan rahmat bagi sekalian mereka yang takut akan Tuhan mereka itu. Dan firman-Nya, ini dalil. Dalil itu disebut bukan setakat perbahasan, tapi ada dalil. Dalil itu hudan wa rahmah, petunjuk dan rahmat, lilladzi, kepada orang-orang hum, mereka, li rabbihim, kepada Tuhan mereka, yarhabun, mereka takut. Dan juga innama yakhshallaha min 'ibadihi ulama. Dalil yang kedua pula dalam surah Fatir ayat 28, yang telah terdahulu dan yang sebutkan tadi hanya saja yang takut kepada Allah daripada kalangan hamba-Nya adalah ulama. Orang ada ilmu takut kepada Allah. Maknanya orang ada ilmu tu, orang yang takut kepada Allah, Allah Ta'ala akan beri ilmu kepada dia. Ini jawapannya. Yang ini nombor 3 tu pengetahuan. Orang takut kepada Allah, dia dapat ilmu. Mana dalilnya? Innama yakhshallaha min 'ibadihi ulama. Dan firman-Nya, radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Surah Al-Bayyinah Raqam 8 sama ini. Yang bermaksud telah redha Allah Ta'ala daripada mereka itu, daripada redha mereka itu daripadanya. Dan telah redha Allah Ta'ala daripada mereka itu, dan redha mereka itu daripadanya. Allah, ayat itu mula-mula radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala redha anhum, kepada mereka ataupun daripada mereka, wa radu'an, dan mereka redha kepadanya, kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Demikianlah bagi mereka atau bagi siapa yang takut kepada Tuhannya. Yang jelas pada kita dalil apa yang disebutkan di sini, orang yang mendapat redha Allah itu orang yang dzalika liman khasyiya rabbah. Demikianlah bagi siapa khasyiya rabbah, yang takut kepada Tuhannya. Jadi ambillah iktibar daripada ayat itu. Ada 4 perkara bagi orang yang takut kepada Allah dia akan dapat. Dan ketahui olehmu bahawasanya menghasilkan takut itu dengan 2 perkara. Macam mana nak dapat takut? Yang perbahasan tadi, kelebihan orang yang takut kepada Allah, dia dapat 4 perkara. Dan macam mana nak dapat takut kepada Allah? Takut tu memang satu perkara. Dan definisi takut pun diterangkan daripada awal. Takut itu apa?
Dan juga hasil ataupun kesan ataupun kelebihan orang takut kepada Allah tu ada 4 disebut perbahasan tu, dan juga macam mana nak dapat takut kepada Allah. Yang pertama dengan pengetahuan dan pengenalan, maka mereka yang pertama nak takut kepada Allah dengan ilmu. Nak takut kepada Allah sudah tentu dengan ilmu. Satu ilmu, kenal Allah, siapa Allah, siapa kita, itu ilmu. Ilmu agama tu nak bawa kenal kepada Allah. Dan ilmu agama tu untuk meluruskan perjalanan hidup kita. Ilmu agama itu bagaimana untuk kita hidup dengan kehendak Allah. Ilmu agama sama ada dengan ibadah kehendak Allah, muamalah kehendak Allah, nikah kahwin kehendak Allah, jual beli kehendak Allah, bernegara kehendak Allah. Dan kesemua itulah akan membawa kenal Allah dan takut kepada Allah. Maka mereka yang mengetahui ia akan kebesaran Allah Ta'ala. Ini dengan ilmu kita merasai kenal Allah, kita tahu kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah. Dan akan terkayanya daripada segala makhluk. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berharap, tidak berhajat kepada makhluk. Terkaya, inna Allah waliyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala terkaya daripada segala alam. Alam itu makhluk lah. Maksud terkaya di situ Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk. Allahu waliyun 'anil 'alamin. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala ghani, terkaya daripada alamin. Alam itu makhluk. Tanda makhluk satu daripada alam. Tanda makhluk satu daripada hadis baru. Tanda makhluk satu daripadanya mungkin, boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Tanda makhluk satu daripadanya mungkinat, yakni yang dijadikan ataupun kainat, itu tanda bagi makhluk. Alam itu makhluk lah. Alam seluruhnya makhluk. Alam yang nampak, alam tidak nampak adalah makhluk. Manusia, malaikat yang tak nampak makhluk. Alam, alamin. Aku kena belajar dalam ilmu akidah lah, macam mana kita nak kenal alam tu. Alam tu ada 4 tanda. Satu daripada hadis baru, satu daripada alam. Alam lah, selain pada Allah tu alam, makhluk. Masih Allah, selain daripada Allah. Dia ada 2 lah. Satu Allah sebagai khalik, yang satu lagi makhluk. Makhluk tu alam. Alam ni sama ada yang nampak tak nampak tu alam. Malaikat tu alam, arasy tu alam, masa semua. Selain daripada Allah tu makhluk, dia panggil alam. Arasy ke, kursi ke, arsyul azim ke, arsyul kabir ke, itu alam, makhluk. Selain daripada Allah, apa yang dicipta itu panggil makhluk, daripada kata khalik. Allah Ta'ala sebagai pencipta yang itu makhluk. Semua alam. Alam ni tandanya barulah, hadis baru. Dan alam tu mungkin boleh jadi ada dan boleh jadi tidak ada. Sebelum alam ada dulu, boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Dan selepas alam tu ada, kita nampaklah alam ada. Sebab nak jadikan alam tu bagi Allah harus saja, bukan wajib. Dan satu lagi, kainat yang dijadikan itu alam. Jadi apa ni? Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah terkaya daripada alam seluruhnya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berhajat kepada alam. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada kursi. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada arasy. Semua tidak berhajat. Itu makhluk, tak berhajat. Sebelum ada semua tu tak ada. Allah yang ada semua tu baru ada. Dari makhluk, Allah Ta'ala tidak berhajat ke semua. Siapa yang berhajat, Allah Ta'ala berhajat ke semua tu, dia jadi kafir. Allah Ta'ala tak berhajat. Macam mana Allah Ta'ala berhajat kepada makhluk? Yang berhajat kepada makhluk tu kita. Dan kerana itulah kita belajar sifat qiyamuhu binafsi. Allah Ta'ala berdiri dan sendiri, maksudnya Allah Ta'ala ni ada. Allah Ta'ala tak berhajat kepada makhluk. Manusia ni berhajat kepada makhluk. Sebelum ada kita, mak ayah kita ada, pakai bau kita ada. Kita berhajat kepada makan minum. Kita berhajat kepada udara. Kita berhajat kepada kesihatan, berhajat. Allah Ta'ala tak berhajat ke semua tu. Itu dia panggil yani qiyamuhu binafsihi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdiri dengan sendiri. Maksudnya bukan berdiri tegak begitu, tapi Allah Ta'ala tidak berhajat kepada apa-apa. Dari mana? Allahu ghaniyun 'anil 'alamin.
Ia berhajat makhluk, yang berhajat kepada Allah makhluk. Malaikat berhajat kepada Allah, yang sebab Allah menjadikan malaikat. Arasy berhajat kepada Allah sebab arasy itu makhluk. Kursi berhajat kepada Allah sebab kursi itu makhluk. Siapa yang beriktikad arasy itu adalah qadim, dia kafir, sebab yang qadimnya Allah. Allah tidak ada permulaan, arasy itu ada permulaan. Semua selain pada Allah ada permulaan. Yang qadim baqa adalah Allah, tidak ada permulaan dan tidak akan binasa Allah. Yang fana itu kita, yang binasa. Dan akan bahwasanya menjadikan ia akan syurga. Siapa yang menjadikan syurga? Allah. Yang berhajat kepada Allah adalah syurga. Yang berhajat kepada syurga adalah kita, manusia. Yang menjadikan syurga itu Allah. Semua berhajat kepada Allah. Dan api neraka, semua itu berhajat kepada Allah. Sebelum api neraka ada, tak ada api neraka. Yang menjadikan neraka adalah Allah. Yang berhajat kepada Allah api neraka. Sebab sebelum itu dia tidak ada. Kita tak berhajat kepada api neraka, kita berhajat kepada syurga. Nak masuk syurga tu mesti dengan izin Allah. Nak masuk syurga tu mesti dengan perkenan daripada Allah. Kena kenal Allah, baru boleh masuk syurga. Yang masuk neraka tu tak kenal Allah. Allah Ta'ala kata dia satu, dia esa, wahid. Orang masuk neraka kata Tuhan tiga, Tuhan banyak. Maknanya masuk neraka. Lau kana fihima alihatun indallah lafasadata. Jika adanya, lau kana fihima, jika ada pada duanya langit dan bumi, alihah, Tuhan-Tuhan. Ilah itu maksudnya satu Tuhan. Alihatun itu jamak kepada ilah, Tuhan-Tuhan. Di langit dan di bumi, nescaya akan jadi binasa. Allah Ta'ala ajak kita berfikir, kalau kita ni, kalau anda kata Tuhan tu ada banyak di langit dan bumi, akan jadi binasa. Memang mustahil ada, realitinya memang tidak ada Tuhan banyak. Cuma Allah Ta'ala ajak kita berfikir, kalau Malaysia kita ni pelihara yang besok, mana parti-parti yang bertanding tu kita suruh jadi Perdana Menteri semua, tak payah gaduh-gaduh lah, kita kata 15 ke 16 parti politik tu jadi Perdana Menteri semua. Agak macam mana nak jadi orang Malaysia kita ni? Baru Malaysia kecil aja jadi uhara. Kalau dah alam ini Tuhannya banyak, lebih uhara. Malaysia kita ni pun kalau Perdana Menteri banyak pun tak boleh terima di akal, boleh mentadbir Malaysia. Seorang sudah cukup lah. Siapa yang menang, dia jadi Perdana Menteri. Itu contoh. Allah Ta'ala nak ajak kita berfikir. Dan akan penduduk bagi keduanya, ini kesemua berhajat kepada Allah. Penduduk langit, penduduk bumi itu dijadikan oleh Allah. Semua itu berhajat kepada Allah. Malaikat semua berhajat kepada Allah. Arasy, kursi, mustawa, langit dan semua yang ada itu makhluk belaka. Semuanya berhajat kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala tak jadikan, semua itu tak ada. Tuh, kita nak takut kepada sampai tahap tu fikir. Semua ni adalah makhluk. Alam-alam tu adalah makhluk masih Allah, selain daripada Allah. Dan tiada mengetahui ia akan bahawasanya adakah ia penduduk syurga atau penduduk api neraka, maka tak dapat tiada daripada takut ia akan Allah Ta'ala. Dan tidak dapat tiada lah sama ada seseorang tu akan masuk syurga ataupun masuk neraka Allah. Dan kerana tu kita kena takut kepada Allah. Dan yang kedua, dengan memandang kepada segala mereka yang takut kepada menindik akan kelakuan mereka itu. Dan yang kedua, bagaimana nak takut kepada Allah? Yang kedua, dengan memandang kepada sekalian mereka itu yang takut dan menindik akan kelakuan mereka itu, dan mendengar akan perkhabaran mereka itu yang bandingan seperti kanak-kanak tiada takut ia akan ular, kerana tiada mengetahui ia akan bahawasanya ular itu mensebabkan kebinasaan bersalahan. Bapa bagi budak itu takut ia akan ular kerana mengenal ia akan
mengetahui ia akan memudarat dengan sebab dipatuk ular, tetapi apabila melihat kanak-kanak itu akan ayahnya takut akan ular dan lari daripadanya dan gemetar badannya kerana melihat ular itu, nescaya mengikut akan ayahnya pada ketakutan dan merasa ia dalam hatinya akan takut, sekalipun tiada ada ia mengetahui akan sifat ular. Yang keduanya, dengan memandang kepada siapa yang takut kepada Allah. Mana kena tengok. So, kerana itulah kita kena belajar berguru. Tengok guru kita tu dia takut kepada Allah. Tengok orang lain dia takut kepada Allah sebab dia kenal Allah. Mereka yang takut kepada Allah, dia kenal Allah. Kita kena berkawan dengan orang takut kepada Allah. Barulah daripadanya kita takut kepada Allah. Dia punya contoh. Contoh di sini seorang ayah dan seorang anak. Ayah macam kita memang kita tengok ular kita takut kepada ular. Anak yang kecil macam tu dia tengok ular belum tentu dia takut kepada ular. Tapi kalau dia tengok ayahnya lari daripada ular, dia pun lari daripada ular sebab dia tengok ayahnya yang takut. Lama-lama dia tahu ular tu bahaya. Macam itulah perumpamaan nak takut kepada Allah ni berkawan dengan orang takut kepada Allah. Sebab mereka tu takut sungguh kepada Allah. Ketakutan mereka tu zahir daripada gambaran perbuatan mereka, air muka mereka takut kepada Allah. Dan dari situlah kita akan takut kepada Allah. Sebagaimana seorang anak takut kepada ular sebab ayahnya takut kepada ular. Seorang anak takut kepada api sebab ayahnya takut kepada api. Kalau tidak, anak tu tak takut kepada api. Macam mana dia kena takut api sebab ayahnya takut kepada api? Macam tu. Ada dua cara nak takut kepada Allah. Dua-dua tu kena tempuh, kena belajar. Dan kita harap bahawasanya takut itu seperti cemati yang menghalau ia akan hamba kepada tuah akhirat, tetapi tiada sayuti bahawa berlebih-lebihan ia hingga membawa kepada putus asa daripada rahmat Allah. Yang ini takut kepada Allah tu seperti cemati. Cemati ini yang buat sebat orang. Benda alat untuk menyebat. Takut kepada Allah sebagaimana cemati itulah yang akan menyebat perasaan kita untuk takut kepada Allah. Jadi takut tu umpama seperti alat. Alat itu akan menyebat orang yang tak takut kepada Allah. Takut kepada Allah tu seperti alat. Alatnya apa? Seperti penyebat. Walaupun sebegitu, kata dia, takut kepada Allah ni jangan sampai kepada putus asa. Sebab takut kepada Allah ni sebenarnya bukan lari daripada Allah. Takut kepada Allah, semakin hampir kepada Allah, semakin mengharap kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Dia tak sama takut kepada Allah dengan takut kepada manusia atau takut dengan makhluk Allah. Takut kepada Allah semakin dekat kepada Allah. Kita tak boleh lari daripada Allah. Takut kepada Allah semakin mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada makhluk, kita akan menjauh daripada makhluk. Sebab takut kepada makhluk, kalau kita dekat bahaya. Takut kepada Allah, kalau kita dekat bagus. Itu yang patutnya. Takut kepada harimau, memang kita kena jauh. Takut kepada Allah bukan macam takut kepada harimau. Takut kepada Allah, kita semakin dekat dan semakin letak harapan kepada Allah. Jadi kerana jangan sampai kita takut kepada Allah dan putus asa. Satu orang yang melakukan dosa, dia takut kepada Allah, dia rasa tak ada harapan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, innallaha ghafurur rahim, Maha Pengampun dan Penyayang. Jangan jadi takut kepada Allah sampai tidak mahu bertaubat kepada Allah dan putus asa pula. Kerana ada orang macam tu, saya ni dah banyak sangat dosa, macam mana? Teruskanlah dosa saya, itu adalah bisikan syaitan. Kerana demikian itu dicela bahkan apabila bersangatan takut hendaklah mencampur ia akan dia dengan harap akan rahmat Allah. Dan kalau bersangatan takut, hendaklah kita mencampurkan rahmat Allah kepada kita. Kena gabungkan takut dan rahmat Allah. Dan saya kira bahawa lebih kuat takut daripada harap selama ada ia mengerjakan dosa. Dan di antara takut naklah kita gabungkan dengan harap, khauf dengan raja. Dia ada dua, khauf dan raja. Khauf takut, raja atau harap.
Manakala kita takut, kena gabungkan sekali harap. Dua benda, tak boleh takut tanpa ada rajak, dan tak boleh rajak tanpa ada takut. Kalau rajak tu sentiasa harap, sentiasa kita ni harap keampunan daripada Allah. Kita buat dosa, kita harap ampun. Kita buat dosa, harap ampun. Itu salah. Takut ni, khauf dan rajak tu mesti gabungkan sekali. Dan saya kira bahawa lebih kuat takut daripada harap selama ada ia mengerjakan dosa. Kalau orang tu dia buat dosa, naklah dia takut lebih daripada harap keampunan daripada Allah. Adapun orang yang taat yang tiada ada maksiat, maka saya dianya sama banyak oleh takut dan harapnya. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau orang tu dia tidak buat maksiat, naklah ada dalam dirinya khauf dan rajak, takut dan harap tu sama banyak. Seperti bagaimana disebut ataupun diperkatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang dia berkata, jika disuruh hendaklah masuk syurga sekalian makhluk kecuali seorang laki-laki, nescaya aku takut bahawa adalah aku demikian itu lain laki-laki. Dan jika disuruh hendaklah masuk api neraka oleh sekalian makhluk kecuali seorang laki-laki, nescaya aku harap bahawa adalah aku demikian itu lagi. Kata Umar, andai kata disuruh semua orang masuk syurga melainkan satu orang saja, dia kata aku takut seorang tu aku minta masuk syurga. Dan kalau disuruh wahai semua orang masuk dalam neraka, jangan melainkan satu orang, dia kata aku harap aku tak nak masuk neraka. Macam tu. Itu adalah Sayyidina Umar. Kita ulang. Jadi Sayyidina Umar ni dia buat satu perumpamaan. Andai kata disuruh wahai semua manusia masuk syurga melainkan seorang saja, Umar kata takutlah kalau seorang tu aku. Walaupun dia hebat Umar ni, sedekahnya, bantu Nabi SAW dan sebagainya memang hebat. Sahabat yang dekat dengan Nabi nombor 2 ni, dan dia salah seorang yang dijanji masuk syurga. Dan dia sebagai bapa mertua Rasulullah SAW hebat. Dan kalaulah Nabi kata, kalaulah ada Nabi yang kemudian dialah yang akan jadi Nabi, layak jadi Nabi, macam tu kedudukannya. Dan dia mendapat gelaran Al-Faruq, pembeza antara hak dan batil, tinggi kedudukan dalam Islam. Walaupun sebegitu dalam diri dia ni kata, andai kata aku ni di hari akhirat besok masuklah semua manusia ke dalam syurga melainkan satu orang, dia kata takut aku yang satu orang tu. Dan kalaulah dikatakan masuk semua dalam neraka melainkan satu orang, dia kata aku harap aku yang tak masuk neraka seorang. Tengok bagaimana cara dia berfikir. Apabila dia kenal Allah, dia takut kepada Allah. Dalam masuk. Dan adapun apabila hampir ia akan mati, maka bermula harap dan baik sangka dengan Tuhan yang lebih utama baginya. Kerana sabda Nabi SAW, dan apabila kita hampir nak mati ni, perbanyakkanlah harap kepada Allah, perbanyakkanlah sangka baik kepada Allah. Masa kita hidup ni banyakkan takut. Masa kita dah dekat nak mati besok, kita memperbanyakkan harap kepada Allah, baru selamat. Sebab kalau kita mengharap semasa hidup, takut kita ni buat dosa, kita kata Allah Ta'ala kan innallaha ghafurur rahim. Kita buat dosa, kita kata Allah Ta'ala innallaha ghafurur rahim, mudah-mudah dan dengan dosa. Dan masa kita hidup takut kepada Allah, dan masa kita nak mati harap kepada Allah, sangka baik kepada Allah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la yamutunna ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Yang bermaksud hadis riwayat Ahmad wa Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah an Jabir radhiyallahu anhu. Yang bermaksud jangan mati seorang kamu pada satu kelakuan daripada segala kelakuan mereka, pada kelakuan membanyakkan ia akan sangka dengan Allah, membaikkan sangka akan Allah, dengan bahawa harap ia akan rahmat dan maaf Allah Ta'ala. Kerana pada ketika hampir mati itu tiada ada faedah bagi takut. Jadi masa kita nak mati harap kepada Allah tu memang ada sandaran. Nabi suruh pada kita ni, la yamutunna ahadun, tidak mati kamu tu seorang dari kamu minkum illa, melainkan bahawa yuhsinu dhann, melainkan dia dalam keadaan bersangka baik billah Ta'ala.
Dan satu orang itu kalau dia nak mati dalam keadaan itu bagaimana? Hendaklah dia sangat-sangat bersangka baik kepada Allah. Sehingga Nabi kata illa. Jadi isnad di situ maknanya melainkan. Kalau nak mati itu melainkan mesti dia bersangka baik kepada Allah. Bersangka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Jadi maknanya masa hidup takut kepada Allah. Masa nak mati harap kepada Allah betul-betul. Sebab kalau takut kepada Allah masa nak mati pun tak boleh memberi manfaat kepada kita. Mengharap keampunan Allah masa kita nak mati itu yang lebih penting bagi kita. Dan bahawasanya harap itu menyalahi ia akan cita-cita dengan bahawasanya harap itu bergantung hati dengan gemar ia pada hasilnya pada masa yang akan datang. Serta berusaha ia pada sebab bagi hasilnya seperti mereka yang menajak ia akan sawah dan menanam ia padanya akan padi, maka harap ia akan mendapat padi pada ketika menanam. Dan bahawasanya cita-cita itu terkadang bahawasanya cita-cita itu bergantung hati dengan yang tersebut dengan tiada berusaha pada menghasilkan yang digemari itu. Seperti mereka yang mencita-cita ia akan mendapat padi dengan tiada menanam padi, atau mencita-cita ia akan mendapat anak dengan tiada ia berkahwin. Kerana perbezaan yang tersebut firman Allah Ta'ala. Di sini ada perbezaan yang kita nak faham. Di sini ada perbezaan bahawasanya harap itu menyalahi ia akan cita-cita. Harap tu dia bukan cita-cita. Harap-harap ni bukan satu cita-cita. Dia tidak sama dengan cita-cita. Dengan apa cita-cita tu apa sebenarnya? Beza cita-cita ni apa? Dengan bahawasanya harap itu bergantung hati dengan gemar ia pada hasil pada masa yang akan datang. Yang ni harap tu apa? Harap tu dia bukan cita-cita. Dia berlawan dengan cita-cita. Yang ni harap itu, yang di hati itu bergantung dengan gemar. Harap itu bergantung dengan gemar pada hasil pada masa yang akan datang, serta berusaha ia pada sebab bagi hasilnya. Maknanya harap itu dia adalah merupakan satu pergantungan hati agar kita mendapat hasil akan datang. Kita mengharap. Cita-cita ni belum sampai harap, cita-cita banyak benda kita cita-cita. Seperti mereka yang menajak ia akan sawah. Contoh kita kata cita-cita. Kita tanya, kalau guru dia tanya pelajar dia, murid-murid apa cita-cita murid? Cita-cita. Yang dia tanya tu anak yang umur 7 tahun, dia ada cita-cita. Cita-cita ni berbeza dengan harap. Harap ni orang yang dia boleh berusaha untuk menghasilkan apa yang dia harap. Itu harap. Seperti mereka yang menajak ia akan sawah dan menanam ia padanya akan padi, maka harap ia akan mendapat padi pada ketika mengetam. Dan bahawasanya cita-cita itu bergantung hati dengan yang tersebut dan tiada berusaha pada menghasilkan yang digemarinya itu. Seperti mereka itu yang mencita-cita ia akan mendapat padi dengan tiada menanam padinya, atau mencita-cita ia akan mendapat anak dengan tiada berkahwin. Itu bezanya. Cita-cita ni tak sama dengan harap. Cita-cita tu dia sekali dengan usaha. Harap tu dia berserta dengan usaha. Berbeza dengan cita-cita. Macam anak-anak kita, abang nak jadi apa besok? Dia kata nak jadi tentera. Tahun depan kita tanya, abang nak jadi apa besok? Nak jadi polis. Tahun depan kita tanya lagi, abang nak jadi apa? Nak jadi guru. Cita-cita dia. Makna kanak-kanak. Cita-cita tu begitu. Kalau harap ni mana orang tu boleh cita-cita harap ni maksudnya sekali dengan usaha. Kalau satu orang yang dia nak dapat anak, memang dia kena kahwin barulah jadi dapat anak. Begitu juga bagi orang yang nak masuk syurga, sudah tentulah dia mengharap masuk syurga berserta dengan amalannya, iman dan amal, barulah jadi masuk syurga. Kerana perbezaan yang tersebut berfirman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Artinya bahawasanya mereka yang beriman dan
kepada negeri iman, negeri kufur kepada negeri iman, dan bersungguh-sungguh mereka itu pada meninggikan agama Allah Ta'ala, bermula mereka itu harap akan rahmat Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala amat pengampun lagi amat kasih sayang. Ini dalilnya bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut bahawasanya mereka yang beriman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad kepada jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah yang mengharapkan akan rahmat Allah. Makna kita nak mendapat rahmat Allah ni, yang pertamanya mesti beriman kepada Allah. Itu yang pertamanya. Dan nak mendapat rahmat Allah tu mesti berpindah bagaimana daripada negeri kufur kepada negeri iman, dan bersungguh-sungguh pada meninggikan agama Allah. Bermula mereka itu yang mengharapkan rahmat daripada Allah, dan Allah Ta'ala amat pengampun lagi amat kasih sayang. Dan bahawasanya faedah bagi harap itu gemar pada menuntut akan yang diharapnya, dan faedah kepentingan harap itu apa? Kepentingan atau faedah bagi harap itu gemar pada menuntut akan yang diharapkan. Ini apabila faedah daripada harap ataupun rojak itu menjadi gemar, suka kepada apa yang diharapkan, dia panggil harap. Dan faedah takut itu gemar pada lari daripada yang ditakut itu. Berbeza dengan takut. Takut itu lari daripada yang takut. Kalau harap itu mendekat kepada yang kita harap. Kalau takut lari daripada yang kita takut. Jadi cuma orang begitu, takut kepada Allah bukan bermaksud lari daripada Allah. Takut kepada Allah, lari daripada apa yang Allah Ta'ala benci. Itu maksud takut kepada Allah. Allah Ta'ala benci satu orang tu berjudi, kita jangan berjudi. Allah Ta'ala tak suka kepada riba, kita lari daripada riba. Allah Ta'ala tak suka kepada orang cakap bohong, kita jangan cakap bohong. Allah Ta'ala tak suka kepada orang yang mencuri, kita jangan mencuri. Yang ni takut kepada Allah tu lari daripada apa yang Allah Ta'ala tak suka. Harap kepada Allah tu mendekat kepada apa yang Allah Ta'ala suka. Apa Allah Ta'ala suka? Solat berjamaah Allah Ta'ala suka. Duduk dalam majlis ilmu Allah Ta'ala suka. Baca Al-Quran Allah Ta'ala suka. Solat sunat Allah Ta'ala suka. Berpuasa Allah Ta'ala suka. Bersedekah Allah Ta'ala suka. Maknanya takut kepada Allah itu mendekat kepada Allah. Bermaksud di sini mendekatkan beramal dengan apa-apa yang Allah Ta'ala suka. Takut kepada Allah maksudnya lari daripada apa yang Allah Ta'ala benci. Dan barang siapa harap ia akan suatu, nescaya menuntut ia akan dia. Ini kalau satu orang itu mengharap sesuatu, dia akan menuntut, dia berhajat, dia bekerja kepada apa yang diharap. Dan barang siapa takut akan suatu, nescaya lari dia daripadanya. Seorang takut daripada sesuatu, dia akan lari daripada apa yang dia takut. Sebagaimana kita takut kepada Allah, kita lari daripada apa yang Allah benci. Dan sekurang-kurang pangkat takut itu barang yang menyebabkan ia akan meninggalkan dosa. Maksudnya sekurang-kurang pangkat takut itu, yakni perkara yang menyebabkan, barang yang menyebabkan ia akan meninggalkan dosa dan akan berpaling daripada dunia. Dan takut yang ni, sekurang-kurang pangkat takut ni, seorang tu lari meninggalkan dosa dan barang yang berpaling daripada dunia. Itu takut kepada Allah sekurang-kurang. Berpaling daripada dunia ini maknanya sesuatu yang menyebabkan hati kita ini terpaut kepada dunia dan menyebabkan kita lupa kepada Allah. Itu dia panggil berpaling daripada dunia. Sebab hati kita ni satu tempat, satu platform yang hanya ada satu daripada dua pilihan. Hati kita ni kita undang satu daripada platform ataupun satu daripada landasan yang boleh duduk satu daripada dua pilihan. Sama ada kita letak Allah di dalam hati kita ataupun kita letak dunia dalam hati kita. Dunia ni tempat mana? Dunia ni di tangan untuk kita berusaha. Dunia ni bukan hati untuk tempat kita sayang. Seseorang yang jatuh cinta dengan dunia, dia tidak jatuh cinta dengan Allah.
Seseorang jatuh cinta dengan Allah, di mana dunia ini dia berusaha di tangan dia. Sebab suruhan kepada dunia untuk berzakat, bersedekah itu daripada Allah. Jadi dia akan mendapat Allah dan dia akan mendapat dunia kesemuanya. Apabila satu orang itu letak Allah dalam hati dia. Seseorang letak dunia dalam hati dia, dia tidak akan dapat Allah. Dan begitu juga dunia belum tentu dia dapat kesemuanya. Dan barang yang tiada menyebabkan akan demikian itu, maka ia persabaran hati, bukan takut bahkan bermula. Dan barang yang tiada menyebabkan akan demikian, apa yang tidak menyebabkan apa? Yakni seseorang itu tidak takut kepada dosa dan tidak berpaling daripada dunia. Maknanya ini semua adalah khabar saja, cerita saja. Kalau satu orang itu dia tidak dapat pangkat yang paling rendah, takut. Apa pangkat paling rendah? Takut kepada dosa, takut buat dosa. Dan juga dia tidak berpaling daripada dunia. Kalau dia tidak ada dua ini, bermakna dia tidak mendapat pangkat yang paling rendah daripada takut kepada Allah, di mana dia hanya bercerita sahaja. Dia boleh bercerita tentang takut kepada Allah, tapi kalau ini tak ada dalam hati dia, hanya cerita, khabar sahaja. Yakni dengan dosa pun dia buat, dan dunia pun penuh loba dalam hati dia. Maknanya dia pandai bercerita, tapi sebenarnya dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula takut itu apabila sempurna ia nescaya menyebabkan ia akan zahid ataupun zuhud daripada dunia. Maka sekarang menyebut hamba akan zahid, dan maknanya wallahu a'lam akan datang berkenaan dengan zahid ataupun zuhud. Orang takut kepada Allah, dia akan naik maqam zuhud. Zuhud betul tajuk ni? Kau ulang? Tak, ulang. Nah, betul. Betul. Saya rasa macam ulang. Ada tempat lain saya pernah mengajar pun. Betul. Betul tak? Jadi betul tak? Tapi kalau ulang tak. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsi dapat manfaat kepada kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma bima 'allamtana wa ja'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.